Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa tawakkaltu rabbul arsyil azim. Hasbiyallahu li dini, hasbiyallahu lima ahammani, hasbiyallahu liman hasadani, hasbiyallahu liman bagha alayya, hasbiyallahu liman kadani bisu'in, hasbiyallahu indal maut, hasbiyallahu indal mas'alati fil qabr, hasbiyallahu indal mizan, hasbiyallahu indal sirat, hasbiyallahu allazi la ilaha illa tawakkaltu illa unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. A'udzubillahi minan nar min syarril kuffar min ghadabil jabbar wal 'izzatu lillahi war rasulin. Allahumma ghnina bi halalin haram wa siwa bismika Allahumma ya daim ya hayyu ya fardu ya wit ya ahad ya samad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah masyaallah la yasuqu ya Allah. Bismillah masyaallah la yasrifu suwayullah. Bismillah masyaallah man kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah masyaallah la ya'ti bil hasanati illallah. Bismillah masyaallah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa datam min lisani yafqahu qawli. Wa ya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya bittaqullah faqad fazal muttaqun. Allah Ta'ala inna hikmataka wa anshur alaina min hazaimatika ya arhamar rahimin. Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Alhamdulillah, jumpa lagi untuk pengisian maghrib kita untuk masjid online, untuk Masjid Al-Faizin Desa Jaya Kepong, Selangor. InsyaAllah jadual sepatutnya hari ini secara masjid online untuk Masjid Al-Faizin Desa Jaya Kepong, Selangor. InsyaAllah mohon share sahabat-sahabat Korea masjid sana, share di Facebook, share di grup WhatsApp, InsyaAllah share di status. InsyaAllah kita mula dengan surah Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ghairil maghdubi 'alaihim. InsyaAllah kita masih lagi teruskan tafsir. Kita baca tafsir. Jom baca tafsir kitab tafsir Tuan Guru Nik Abdul Aziz Nikmat, insyaAllah. Hari ini masuk siri yang ke-15 insyaAllah, siri yang ke-15. Masih share lagi. Siri yang ke-15 tafsir ayat 14 insyaAllah Kita masuk tafsir ayat yang ke-14 Surah Hud ayat nombor 14 insyaAllah. Sama-sama kita share insyaAllah. Ayat nombor 14 muka surat 79 insyaAllah. Sama-sama baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa in lam yastajibu lakum fa'lamu annama unzila bi'ilmillahi wa an la ilaha illa huwa fahal antum muslimun. InsyaAllah sudah baca ayat ni. Kita dah masuk ayat 16 insyaAllah. Saya lupa tanda ayat 16 insyaAllah. Ayat 16 surah Hud. Masih surah Hud lagi, masih ayat yang ke-16 insyaAllah.
17 insya-Allah. Muka surat 95. Muka surat 95 ayat nombor 17 sambungan tadi insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afaman kana 'alai bayyinatin mir rabbih wa yatlu syahidun minhu wa min qablihi kitabu Musa imaman wa rahmah ulaika yu'minuna bih wa man yakfur bihi minal akhzabi fannaru maw'iduh fala taku fi miryatin minhu innahul haqqu mir rabbika walakinna aksaran nasi la yu'minun. Sadaqallahul azim. Surah Hud ayat nombor 17 ya. Ayat nombor 17 surah Hud nombor 11 ya. Surah nombor 11 ayat yang kita baca sekarang ni ayat nombor 17 daripada kitab tafsir Tuan Guru Ni Abdul Aziz. InsyaAllah sama-sama kita baca. Maksudnya, jika demikian, adakah sama mereka itu dengan orang yang keadaan sentiasa berdasarkan bukti? Ya, jika demikian, adakah sama mereka itu dengan orang-orang yang keadaannya sentiasa berdasarkan bukti yang terdapat dari benda-benda yang diciptakan oleh Tuhannya dan diikuti oleh kitab suci Al-Quran, memberi kenyataan sebagai saksi dari pihak Tuhan, meneguhkan bukti yang tersebut. Dan sebelum itu, kenyataan yang serupa diberikan oleh kitab Nabi Musa AS yang menjadi ikutan dan rahmat kepada umatnya. Orang-orang yang berkeadaan demikian mengakui menerima Al-Quran. Siapa yang ingkar akan Al-Quran itu dari kumpulan-kumpulan kaum kafir, maka nerakalah dijanjikan menjadi tempatnya. Oleh itu, janganlah engkau, yakni wahai Muhammad, menaruh perasaan ragu-ragu terhadap Al-Quran, kerana sesungguhnya Al-Quran itu adalah perkara yang benar dari Tuhanmu, tetapi kebanyakan manusia tidak percaya kepadanya. Surah Hud, ya, peringatan untuk kita, ya, mesej untuk kita. Surah Hud ayat nombor 17. Mesej jelas, ya, maksudnya kita ni didasarkan dengan benda-benda yang diciptakan Allah Ta'ala dan diikuti dengan adanya kitab suci Al-Quran yang memberi kenyataan sebagai saksi bagi dari pihak Allah Subhanahu Wa Ta'ala, meneguhkan bukti tersebut. Sebelum itu, kenyataan serupa juga diberi pada kitab Nabi Musa. Musa pun dapat kitab, menjadi ikutan dan rahmat kepada umatnya. Zaman Nabi Musa dah dapat kitab, pun sama juga meneguhkan kepada Allah Ta'ala. Kemudian, orang-orang yang berkeadaan demikian mengakui menerima Al-Quran, dan siapa yang ingkar akan Al-Quran, kumpulan-kumpulan itu dipanggil kaum kafir, maka nerakalah janji Allah Subhanahu Wa Taala terhadap mereka. Oleh demikian, kita dipesan, sambil Allah pesan kepada Rasulullah SAW menaruh perasaan, jangan kita menaruh perasaan ragu-ragu terhadap Al-Quran, kerana sesungguhnya Al-Quran itu adalah perkara yang benar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kebanyakan manusia, tak kira zaman sekarang atau zaman dulu, masih lagi ada keraguan terhadap Al-Quran. Itu yang masih lagi tidak menjamin bab keselamatan kita. Kita tengok tafsir Tuan Guru. Afaman kana ala bayyinatin, adakah seorang yang mendapat penjelasan penuh mir rabbih, daripada Tuhannya, iaitu Tuhan yang memelihara dia sejak dalam perut lagi. Wa yatluhu syahidun minhu, dan di samping itu mereka mengetahui ada pula saksi daripada Allah, iaitu Al-Quran. Al-Quran sebagai mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
wa min qablihi kitabu Musa, sebelum daripada datangnya Nabi Muhammad, sebelum daripada datangnya Al-Quran, mereka sudah membaca kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa, imaman yang mana kitab itu sebagai pemimpin mereka, wa rahmah, dan sebagai pembawa rahmat yang sepenuhnya daripada Allah. Ulaika yu'minuna bihi, orang-orang yang itu beriman kepada kitab, adakah mereka sama dengan orang-orang yang tidak beriman? Ni ceritakan, bukti dah ada daripada zaman Nabi Musa, diturunkan kitab zaman Nabi Musa, membenarkan adanya bab kitab Al-Quran. Adakah orang yang mendapat penjelasan daripada Allah sebagai Tuhan yang mendidiknya dengan Al-Quran yang bersama dengannya, dan sebelum daripada Al-Quran ada kitab-kitab lain yang dia juga beriman kepadanya? Adakah mereka sama dengan orang yang tidak mendapat penjelasan daripada Allah Ta'ala? Adakah orang ini sama dengan orang yang tidak pernah membaca Al-Quran? Adakah orang ini sama dengan orang yang tidak mengikuti sejarah Nabi-Nabi? Ini nak renung pada kita sebenarnya. Kita dah ada bab sejarah, kita dah ada bab penceritaan, kita ada bab khabar zaman dahulu sampai zaman sekarang, dan zaman yang akan datang pun dikhabarkan dalam Al-Quran. Begitu padat soalan Tuhan, dan dia berhati-hati. Dia berhenti setakat itu. Dia hendak kita menjawab, sudah tentu tidak sama. Dalam ayat ini Tuhan tidak menggunakan perkataan Allah dengan berkata, afaman kana ala bayyinatin minallah. Sedangkan dalam ayat-ayat lain Tuhan menggunakan kalimah Allah kerana ia memberi makna Tuhan yang penuh dengan segala kedaulatan dan kegagahan hingga menjadi orang terasa takut dan gerun. Mana kalimah Rabbi bermaksud Tuhan yang mempunyai sifat sebagai pendidik, memelihara dan pelayan kamu sejak di dalam perut ibumu lagi hingga kamu menjadi seperti sekarang ini. Dia tak buat direct, dia buat indirect. Disebut Tuhan yang mempunyai sifat pendidik. Allah didik kita bukan daripada lahir, daripada sebelum lahir, masih lagi dalam perut. Diciptakan kita, disampaikan roh kita, hidupkan kita, masuk dalam perut 9 bulan, masukkan roh kita, habis cukup 9 bulan. 9 bulan tak ada bunyi, tak ada apa, cukup dengan makanan. Hidup. Takdirnya lahir, hidup. Kedua-duanya hidup. Cukup makan, cukup sihat, cukup anggota. Bila kita memahami hal ini, maka timbullah perasaan sayang kepada Tuhan. Tuhan serta perasaan hendak masuk mendekatkan untuk merapatkan diri dengan Tuhan. Apabila kita berkempen supaya orang datang merapatkan diri dengan Tuhan, maka kita kena menggunakan bahasa-bahasa yang boleh menarik orang ramai sebagaimana cara yang menggunakan dalam ayat ini. Kalau kita nak berdakwah, dipesankan oleh Allah SWT, diperintahkan Allah Ta'ala, kita tidak boleh direct. Kita kena guna perkataan yang selembut-lembutnya untuk kita berdakwah. Tidak boleh keras, tidak boleh kasar, kita tidak boleh ganas untuk berdakwah. Kalau ganas sangat, macam mana orang nak ikut kita? Itu yang digunakan Allah Ta'ala dalam ayat ini. Perkataan Rabb itu sendiri sememangnya boleh menarik perhatian orang ramai kepada Allah Ta'ala, sekiranya mereka tahu membezakan kalimah Ar-Rabb dengan Allah. Kalau hendak rapat dengan Tuhan, kita hendaklah mengaji, yakni belajar ke peringkat bayyinah, yang bermakna memegang hujah. Umpamanya saya hendak mendakwa si Anu ke mahkamah, si Anu di mahkamah, kita nak dakwa contohnya. Kerana apa? Kerana saya ada bayyinah,
iaitu ada bukti yang jelas beserta dokumen yang lengkap dengan tanda tangan cop dan saksi. Ini contoh. Jadi kalau kita hendak berada dekat dengan Allah Ta'ala, pertama, tidak ada cara lain melainkan kena mengaji, belajar Al-Quran hingga ke peringkat bayyinah. Sebab tu tak ada lain, tak ada cara lain, tak ada pilihan lain. Untuk kenal Allah Ta'ala, kita kena bukti. Apa bukti kita kenal Allah Ta'ala? Yang kedua, Al-Quran hendaklah sentiasa dibaca. Umpama seorang pegawai kerajaan bila bangun pagi, dia kena buka diarinya dahulu. Hari ini pergi mesyuarat, melawat tapak projek, membayar gaji, pergi ke bank, pergi jumpa orang. Apabila sampai ke pejabat, dia sudah bersiap sedia. Barulah masanya tidak terbuang begitu saja. Cukup bila baca Quran jadi jadual dia. Dia pun menjadualkan dirinya pada orang ramai. Ini. Bila kita ada Al-Quran, kita baca hari-hari, maksudnya kita ada bab jadual kita dengan Allah Ta'ala. Masa kita dengan Allah Ta'ala ada. Ini ditunjukkan dalam bayyinah, iaitu Al-Quran hendaklah disentiasa dibaca. Bukan dipanggil hanya ada masa. Ataupun my Quran time. Janganlah. Ya, Quran time ni kena senantiasa ada. Kalau masa untuk Quran saja pun tak boleh. Ya, mesti ada kelibatan kita dengan Al-Quran senantiasa. Ini dipesan oleh Allah SWT. Kita hendak dekat dengan Allah Ta'ala, pertama, tidak ada cara lain, kena mengaji, kena belajar Al-Quran hingga ke peringkat bayyinah. Ada bukti, ada evidence kita kenal Allah Ta'ala. Maksudnya sebutan kalimah Allah Ta'ala tu, sebutan ayat-ayat Allah Ta'ala tu dah ada melekat di dalam lisan kita. Sebab tu disarankan kita senantiasa membaca Al-Quran. Kalau di kampung, program kehidupan harian kita apabila bangun pagi bermula dengan membaca surat khabar atau pergi ke kedai kopi terlebih dahulu. Bagi orang Islam bagi orang Islam pula, bangun pagi celik saja mata terus membaca Al-Quran. Kalau boleh dan sepatutnya mesti boleh, kita kena memahami paling kurang makna yang terkandung surah-surah muqaddam. Kita kena baca dan faham makna kesemua ayat, khususnya start dari surah Ad-Duha hingga surah An-Nas ke bawah. Pastikan kita boleh tahu, tak banyak sikit. Kalau naikkan. Kalau orang kampung bangun pagi kedai kopi dengan surat khabar. Orang bandar pun lebih kurang macam tu, kedai kopi dengan surat khabar. Sekarang dengan handphone, dengan WhatsApp, dengan Facebook, dengan Instagram. Baru bagi bangun je dah pegang. Ni. Kalau yang sepatutnya umat Islam, sepatutnya bangun pagi, celik saja mata, terus dengan Al-Quran. Mata tu terus dengan Al-Quran. Kalau boleh dan sepatutnya boleh. Bukan kalau boleh, sepatutnya boleh. Disarankan kepada Tuan Guru kepada kita ialah supaya kita tahu at least kurang-kurangnya surah-surah yang pendek makna dia. Ataupun terjemahan dia. Ataupun khusus daripada surah Duha hingga ke surah An-Nas. Daripada makna yang terkandung di dalam sembahyang subuh, itulah akan menambah kesannya di dalam hati kita untuk hari ini. Mengucap 2 kalimah syahadah merupakan benih, sementara ibadat itu sebagai bajanya. Kalau tanam benih tetapi tidak dibubuh baja, ianya tidak akan menjadi apa-apa. Untuk mengelakkan diri daripada perkara-perkara mungkar, kita memerlukan pagar. Kalau benih sudah molek dan bajanya juga cukup, tetapi tidak ada pagar, tidak jadi apa-apa. Tidak jadi apa-apa juga kerana batang pokok akan dimakan lembu dan dipotong oleh budak-budak. Jadi benihnya ialah tauhid dan kalimahnya syahdah. Bajanya ialah amal, ibadatnya sehari-hari termasuklah membaca amalan baca Al-Quran, dan pagarnya ialah
mengelakkan diri daripada perkara-perkara mungkar. Ini konsep dia sebenar, ya. Bila jadi umat Islam, saya ulang balik, daripada makna yang terkandung di dalam sembahyang subuh, itulah yang menambahkan kesannya di dalam hati kita untuk hari tersebut. Mengucap 2 kalimah syahadah merupakan benih, sementara ibadat itu sebagai bajanya. Ya, kalau tanam benih tetapi tidak dibubuh baja, ianya tidak akan menjadi apa-apa. Untuk mengelak diri daripada perkara-perkara mungkar pula, pagar kita perlu. Kalau benih sudah molek, bajanya juga cukup, tetapi tidak ada pagar, tidak jadi apa-apa juga, kerana batang pokok akan dimakan binatang seperti lembu, atau jadi mainan budak-budak, dipotongnya pokok-pokok tersebut. Jadi benihnya ialah tauhid, 2 kalimah syahadah. Bajanya ialah amal ibadat sehari-hari, termasuklah amalan membaca Al-Quran. Dan pagarnya ialah mengelakkan diri daripada perkara-perkara yang mungkar. Itu, ya, perisai kita. Perisai yang paling hebat, kita mengelak diri daripada bab mungkar yang kita memang dah tahu Allah haramkan, Allah larang. Usaha mengelakkan diri daripada kemungkaran berhendakkan kepada kerajaan. Tidak terletak kita kalau berseorangan. Kita tak terelak. Tidak terelak kita kalau berseorangan. Perlukan organisasi ataupun kerajaan untuk mengelakkan perkara kemungkaran. Apa tidaknya, buka sahaja televisyen, kita sudah melihat, kita sudah terlihat orang duduk berdakap, berpeluk. Kempen menjual cangkul pun menggunakan gambar orang perempuan yang menedahkan aurat separuh telanjang, contohnya. Benda-benda begini begitu berlaku kerana kerajaan jenis telanjang dan suka majlis tari menari. Dengan kerajaan macam ini, tidak akan tertanggal daripada pemikiran rakyat benih-benih sekular yang sudah ditanam dan dibajai selama ini. Kita kena faham molek perkara ini. Ni yang diceritakan oleh Tuan Guru. Nak mengelakkan kemungkaran, berhendakkan kepada kerajaan. Kita tak boleh sorang-sorang nak berkerajaan. Kita tak boleh seorang nak menghadap, takkan terelak bab kemungkaran. Kata Tok Guru, takkan terelak bab kemungkaran kalau kita solo, kalau kita berseorangan. Kita tak terdaya nak mengelak. Tidak terelak kalau kita berseorangan. Apa tidaknya, contoh yang dibagi Tuan Guru, buka saja TV, sudah terlihat orang duduk berpeluk, berdakap di dalam TV. Mata kita buka je, tengok TV, orang berpeluk dan macam-macam lagi. Kempen menjual cangkul pun ada menggunakan gambar orang perempuan yang mendedahkan aurat separuh telanjang. Contoh, apalagi iklan kereta, apalagi iklan shampoo, apalagi iklan sabun, apalagi iklan yang dahsyat, mesti perempuan. Dia tak main iklan lelaki. Pasal apa? Lelaki memang takkan menarik orang, takkan menarik mata orang. Paling cepat menarik, jadi abstrak yang paling hebat adalah kaum wanita. Tu kadang-kadang tak orang muslim ataupun orang muslim, orang Islam yang masih tak sedarkan diri, sanggup iklankan diri, tubuh badannya, yang mengaku Islam untuk jadi iklan. Kadang-kadang sampai separuh badan ditunjukkan, telanjang terus, tutup tapi kadang-kadang telanjang. Itulah akhir zaman, kata Rasulullah SAW. Akhir zaman nanti akan berlaku ramai yang tutup aurat tapi telanjang. Ramai yang tutup aurat tapi telanjang. Berlaku, sedang berlaku sekarang.
Tak kira dalam TV ataupun di luar TV ataupun di kompleks ataupun di shopping kompleks. Tak terdaya. Tu yang kata jadi punah. Punah pasal apa? Aurat yang dipamerkan punah. Punah untuk mata-mata yang memandang. Taklah bagi puasa. Bila masuk bulan puasa, hancur lebur puasa. Dapat apa? Dapat lapar dan dahaga. Pasal perangai manusia yang tidak tahu adab, yang tidak tahu malu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun berada dalam bulan Ramadan. Ini tak lama lagi, dalam 2 bulan lagi nak Ramadan. Cuba tengok. Allah dah bagi peringatan dengan COVID, Allah dah bagi peringatan dengan banjir, Allah dah bagi peringatan macam-macam. Kadang-kadang manusia ni kedegilan yang amat sangat, walaupun manusia tu dipanggil Muslim. Ya, walaupun maksudnya dipanggil Muslim ataupun panggil orang Islam, tapi terus engkar dengan perintah Allah Ta'ala. Ini yang kata Tuan Guru. Ya, contohnya iklan cangkul pun ada wanita, apalagi dengan bab mendedahkan aurat sampai separuh telanjang. Benda-benda begini berlaku kerana kerajaan jenis telanjang. Ni straightforward, ya. Benda-benda ni berlaku pasal apa? Jenis yang memerintah tu jenis telanjang, yang suka majlis tari menari, mesti nak siarkan. Walaupun tengah COVID, masih lagi dalam TV, masih lagi dalam iklan, tunjuk lagi bab tarian yang tak ada takut betul-betul dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah dah bagi peringatan, masih lagi tidak takut dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tu yang dipanggil. Dengan kerajaan macam ni tidak akan tertanggal segala pemikiran rakyat, benih-benih sekular, ya, yang dibawa oleh orang putih, orang dibawa oleh barat, yang sudah ditanam dan dibajai selama ini. Kita kena faham betul-betul perkara tersebut. Pasal apa? British dah pergi, tapi anak didik British masih berkeliaran, masih terus berkuasa. Ini kena renung kita bab-bab. Akibat tidak membaca Al-Quran, atau kalau baca pun kita tidak memahami maknanya, menyebabkan Al-Quran tidak dapat meninggalkan kesannya kepada kita. Padahal apabila Tok Imam membaca surah Al-Zalzalah, takkanlah tidak timbul satu gegaran jiwa di dalam hati Tok Imam dan hati para pembaca lain, bahawasanya bumi yang kamu pijak sekarang di sini, yang kamu cangkul di situ, yang kamu buat rumah batu di sini, yang kamu buat lapangan terbang di sana, ia tidak kekal berpanjangan macam ini terus menerus. Ya. Nah, ingat, ya, kata Tuan Guru, dalam Quran diceritakan dalam surah Al-Zalzalah. Maksudnya kita kena ada bab kesan bila baca ayat Quran. Ayat pendek aja. Ya, takkanlah kita tidak timbul satu gegaran. Ya, ataupun sekarang Allah bagi signal yang paling besar apa dia? COVID-19. Signal, isyarat paling hebat sekarang Allah bagi. Kena renung bab tu. Ya, Allah dah bagi syarat yang paling hebat, COVID-19. Hebat mana? Hebat macam mana kerajaan tersebut? Habis kerajaan US, Amerika, habis tak terdaya nak tentang virus COVID. Dah lebih pada 10 juta. Mati pun dah dekat 1,5 juta rakyat negara yang hebat teknologi. Tak terasa juga peringatan Allah Ta'ala. Sebab tu kita tahu, bila tahu Al-Zalzalah, kita tahu, ya, takkanlah kita tidak ada segegaran jiwa, ya, antara Tok Imam ataupun Tok Bilal, atau bahawanya bumi yang kita pijak ini, ya, bumi yang kamu pijak sekarang ini, yang kamu cangkul, yang kamu buat rumah batu, yang kamu buat lapangan terbang di sana, ia tidak kekal berpanjangan macam itu. Apa yang kita buat, tu kadang-kadang buat rumah macam nak duduk 500 tahun. Dia buat rumah macam nak duduk 500 tahun. Tengok tembok dia, tengok pagar dia, tengok tiang sebesar-besar. Ibarat dia boleh hidup selama 500 tahun kalau tengok rumah lah. Tapi dia terlupa dia umat Rasulullah SAW. Umat akhir zaman, Nabi kata umatku 60 hingga 70 je. Tak ke mana tuan-tuan.
Kalau lebih tu bonus. Sayangnya Allah Ta'ala, ada umat dia, ada yang masih umur 90, dekat 100, masih lagi hidup, masih lagi terkejar-kejar dengan bab dunia, masih lagi terkejar-kejar bab kuasa, masih lagi nak berangan, nak mementadbir, nak memerintah. Ada dah 90 lebih, dah dekat 100 tahun, dah dekat hampir 1 abad, masih lagi terkejar-kejar. Malu, ya? Kalau nak renungkan zaman Sayyidina Umar Al-Khattab, ya? Umar Al-Khattab, ya? Waktu nak dibagi, ya? nak menggantikan, dah diarahkan menggantikan Sayyidina Abu Bakar untuk jadi khalifah yang kedua. Umar menangis. Sayyidina Umar Al-Khattab tu menangis bila nak dengar dia nak dilantik sebagai khalifah yang kedua. Dia bimbang. Bimbang apa? Bimbang besok disoal Allah Ta'ala. Sebab dia tahu orang yang pertama-tama besok akan disoal adalah pemimpin. Ya? Manusia yang pertama-tama sekali akan disoal di akhirat besok adalah pemimpin. Yang kedua baru alim ulama. Umar bimbang. Ya? Menangis Umar bila nak dilantik, nak gantikan Abu Bakar As-Siddiq jadi khalifah Islam yang kedua. Ya? Tu kena renung kita. Umar menangis nak dilantik sebagai pemimpin. Sekarang manusia sekarang menangis tak dapat jadi pemimpin. Kena faham. Tu kena renung. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi digegarkan dengan gegaran yang sedahsyat-dahsyatnya. Surah Az-Zalzalah, ya? Az-Zalzalah ayat 1. Surah nombor 99. Gempa bumi yang berlaku di muka dunia sekarang ini hanya berlaku di tempat-tempat tertentu sahaja. Baru-baru ini berlaku di Iran dan sebelum itu di Jepun, di Meksiko, di Brazil banyak juga berlaku gempa bumi, tetapi semuanya berlaku secara tempatan. Satu masa kelak gempa bumi ini akan berlaku di seluruh dunia. Rumah kamu, tempat kamu duduk, kebun sayur kamu, padang main bola dan masjid-masjid akan hancur habis licin semua sekali. Ni. Bila tengok ayat ni, ya, sekarang ni berlaku sana sini saja gempa bumi. Tapi satu masa nanti Allah akan gempakan satu gegaran yang sedahsyat-dahsyatnya, bukan satu tempat. Seluruh kawasan muka dunia ini akan berlaku. Apa jadi? Rumah yang hebat kita buat, yang kita nak hidup 500 tahun tu lenyap, hancur, rata serata-ratanya. Hancur habis licin. Ya, kelak akan berlaku. Tempat kita duduk, kebun cantik kita, kebun sayur kita, kebun bunga kita, padang main bola yang hebat-hebat, stadium yang hebat, semuanya lenyap. Ni ayat 1 surah Az-Zalzalah. Ketika itu di dalam kepala tok imam ataupun makmum takkanlah mereka tidak terfikir, bagaimanakah aku ketika itu, mak aku duduk di mana, ayah aku duduk di mana, anak isteri aku, lembu, kerbau aku, kereta yang aku beli kemarin akan jadi macam mana. Tok guru kata, lagu mana? Semua yang kita punya tu akan jadi apa sebenarnya? Itu kena renung kita. Sekiranya tok imam faham apa yang dia baca dan makmum pun mengerti perkara yang tok imam baca, maka akan terfikirlah dalam kepala mereka keadaan gegaran ketika kiamat itu. Sebab itulah orang yang bermazhab Hanafi tidak memberikan keizinan makmum membaca surah Al-Fatihah ketika sembahyang berjemaah. Dia kata haram. Kerana apa? Wa iza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila Al-Quran itu dibacakan, maka dengarlah akan dia serta diamlah dengan sebulat-bulat ingatan untuk mendengarnya, supaya kamu beroleh rahmat.
Ni. Surah Al-A'raf ayat 204. Maksudnya kita bila dibacakan ayat Quran, kita kena dengar. Bila dengar, kita kena akan faham. Bila dengar, kita duduk diam. Adab kita mendengar ayat Al-Quran. Tu kadang-kadang kita tak praktis. Bila orang bacakan ayat Quran, kita boleh bersembang lagi, kita boleh buat cerita lain, kita boleh mengadap benda lain. Walhal Quran sedang dibacakan, kita masih lagi tidak diam. Sepatutnya kita diam mendengar ayat-ayat Allah dengan bulat-bulatnya, sebulat-bulat ingatan untuk mendengar. Maksudnya kita kena dengar dan cari faham apa ayat tersebut, supaya kita berolehi rahmat. Maksudnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Mazhab Hanafi mengharamkan makmum membaca Al-Fatihah ketika sembahyang berjemaah, kerana ketika itu makmum tidak boleh mendengar apa yang sedang dibaca oleh tok imam. Usahakan hendak mendengar apa yang tok imam baca. Kadang-kadang suara makmum bertembung dengan suara tok imam. Akhirnya sekali masing-masing membaca secara kuat di dalam surau. Berlaku pasal nak dengarkan, bukan baca sir, dia nak dengarkan suara dia pun hebat juga daripada tok imam, nak bagi keluar suara tu. Akhirnya dia tak dengar yang tok imam baca, dia pun tak faham apa yang dia baca. Mazhab kita Al-Syafi'i pula membenarkan bacaan Al-Fatihah, tetapi di samping itu dibuat beberapa peraturan kecil. Sebelum makmum selesai membaca Al-Fatihah, tok imam jangan memulakan lagi bacaan surah-surah lain. Tok imam kena berhenti seketika supaya makmum di belakang berpeluang mendengar bacaan tok imam sepenuhnya. Itu adabnya waktu sembahyang. Kita kadang-kadang tak beringat bab tu, tak tahu peraturan, tak tahu bab rukun, bab sembahyang. Adab waktu sembahyang, adab kita berimam, berjemaah. Dari sinilah banyaknya benda-benda baru yang boleh masuk ke dalam jiwa kita, hasil daripada mendengar bacaan ayat Al-Quran. Bacalah Al-Quran sebanyak mana sekalipun, nescaya kita tidak berasa bosan walau diulang acap sekali. Tidak sebagaimana kita membaca buku cerita. Apabila start saja membaca buku cerita, buat kali yang kedua, di helaian pertama kita sudah tahu ke arah mana ceritanya, walaupun ditulis oleh penulis yang sangat popular. Sedangkan Al-Quran, bila kita membacanya, akan datang satu perasaan lain yang tidak sama seperti mana ketika kita membaca buku-buku cerita. Beza Quran dengan buku yang ada dalam dunia, tak sama. Contoh Al-Fatihah, satu hari sembahyang fardu 17 kali kita baca. Belum lagi ada orang komplain dia sudah bosan baca Al-Fatihah setakat ni. Kalau adalah manusia yang komplain, manusia sebagai Islam yang panggil Muslim, dia komplain dia sudah bosan baca Al-Fatihah, memang dia ada masalah besar sebenarnya. Wa man yakfur bihi minal akhzab, mana-mana orang yang kufur dengan kitab ini dari bermacam-macam gulungan. Mana-mana orang yang mengkufuri, tidak mempercayai dan mengingkari Al-Quran, kalau baca pun mereka tidak mempercayainya, maka jawapannya secara mudah dan ringkasnya ialah fannaru mau'iduh, nerakalah tempat kamu berjanji. Siapa yang ingkar ayat Quran, siapa yang ingkar dengan Al-Quran, siapa yang tak yakin dengan Quran, bangkang dengan ayat-ayat Quran, tak ada tempat lain. Ni dalilnya, tempatnya confirm neraka. Maknanya apabila kamu mengkufuri dan menolak Al-Quran, tindakan itu akan kamu membuat date atau membuat janji untuk bertemu dengan neraka. Kita dah buat temu janji dengan neraka. Pasal apa? Ingkar dengan ayat Quran, sombong dengan ayat Quran.
Baca dalam TV pun tak tengok, baca dalam internet pun tak tengok. Dibacakan macam-macam manusia baca. Tanda langsung inisiatif untuk dengar sepatah pun tidak. Memang dia akan engkar dengan ayat Allah Ta'ala. Pasal apa? Menyibuk je dalam dunia. Contohnya, dia tak suka ayat Quran ni. Rigidkan perangai manusia, rigidkan kelakuan manusia, kacau sosial dia, ganggu percampuran lelaki perempuan, ganggu dengan korporat dia dan macam-macam. Sombong dia. Itu tempat dia confirm. Dia dah buat temu janji dengan neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Hei neraka, pada sekian hari bulan aku akan sampai ke tempat kamu. Ini cara Allah Tuhan torture dan memainkan kata-katanya. Sekali-kala dalam ucapan dan ceramah kita, sedikit sebanyak kena juga diselitkan benda-benda yang berbentuk suspend dan torture. Tetapi jangan banyak sangat, takut pedih hati orang yang mendengarnya. Kena keluarkan sikit-sikit untuk mengingatkan cara kita psycho dia orang, supaya biar dia teringat, dia takut dengan neraka Allah Ta'ala. Ancaman Allah Ta'ala tu ada. Jangan dikata senang sangat, remeh sangat perkara Al-Quran. Fala taku fi miryatin minhu. Oleh itu aku nasihatkan kepada kamu, wahai Muhammad, janganlah ragu-ragu dengan Al-Quran. Kalau Nabi Muhammad yang 4 penjurunya dikawal oleh malaikat secara zahir dan batin, serta diberi pertolongan sepenuhnya oleh Allah Ta'ala, beliau pun diminta supaya tidak meragui Al-Quran. Lebih-lebih lagi kita yang terdedah dengan nafsu dan bermacam-macam fitnah di muka dunia ini. Lebih mustahak supaya kita beringat, jangan timbul di dalam hati kita rasa ragu-ragu terhadap ajaran Al-Quran. Apabila tiada lagi keraguan dan syak, maka kita buatlah sebagaimana yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Pastikan kita tak ada syak, tak ada ragu-ragu dengan Quran. Yakin 100% dengan Al-Quran. Innahul haqqu mir rabbik. Sebenarnya Al-Quran ini datangnya daripada Allah Ta'ala, Tuhan kamu sendiri, Tuhan yang memelihara kamu. Ini sebenarnya. Bila aku memelihara kamu, beri makan kepada kamu dan beri rasa selera kepada mulut kamu, maka sudah tentulah aku tidak sampai hati hendak bubuh kamu ke dalam neraka. Cuba kamu tengok sifat rububiyah aku. Tengok betapa baiknya aku melayan kamu. Tetapi dengan sebab kamu tidak dengar kata aku, dalam keadaan aku baik semacam ini pun kamu tidak dengar juga kata aku. Maka aku berjanji kepada kamu bahawa kamu tetap menerima balasan di neraka sekiranya kamu mengkufuri aku. Kemarahan daripada Allah Ta'ala. Maksudnya Allah ni bagi nikmat kita sebanyak-banyak sekarang, walaupun dalam keadaan konflik, nampak sangat Allah tu sayang sangat dengan kita. Tapi kadang-kadang kita ni masih lari lara leka, kita tak sedar Allah bagi nikmat kita, beri rasa selera kepada mulut kita. Sudah tentulah Allah tidak sampai hati hendak bubuh kita ke dalam neraka. Sayangnya Allah Ta'ala pada kita. Cuba kita tengok sifat rububiyah Allah. Dipesan disaran kita tengok sifat rububiyah Allah Ta'ala, betapa baiknya Allah melayan kita. Dengan sebab kita tidak dengar, Allah akan dalam keadaan baik macam mana pun Allah, kita tidak dengar juga kata Allah Ta'ala, maka Allah berjanji kepada kita bahawa Allah, kita akan tetap menerima balasan. Allah takkan lupa, Allah akan kesan kita satu-satu. Walaupun sebesar biji sawi, Allah akan timbang perangai kita nanti. Walakinna aksaran nasi la yu'minun. Tetapi sebahagian besar daripada manusia ini memanglah tidak tahu.
dan tidak tahu ini kerana tidak mengaji. Tu ya. Jangan kita besok kata kita tidak tahu. Tak. Allah dah sampaikan cukup macam-macam dengan ayat Quran. Ayat Quran yang disampaikan, siap terjemahan, siap tafsir, semua cukup yang Allah beri. Cuma kita tak nak ambil tahu. Ni. Yang saya baca ni pun dah masuk ayat nombor 18 dah. Ya, maksudnya kena renung. Dah disampaikan, ya. Maksudnya ada lagi di rancangan TV My Quran Time, dah juzuk ke, hampir dah juzuk 9 dah. Maksudnya kita ni kadang-kadang Allah bagi nikmat tak tahu, kadang-kadang masih lagi kata tak tahu, itu tak boleh diterima dengan keadaan semasa sekarang. Ini kena renung, kenalah bersiap-siap. Kita tak tahu macam mana selepas ini. Hebatnya kuasa Allah Ta'ala. Kalau kita lara juga, leka juga dengan peringatan Allah Ta'ala, dibimbangi nanti Allah bagi yang lagi hebat. Tak tahu macam mana hebat yang akan berlaku. Kita tak tahu, itu perancangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Habis ayat nombor 17. Kita akan sambung ayat 18 insya-Allah. Mana yang terbaik daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang lemah daripada saya sendiri. Kita sudahi surah Al-Fatihah. Iya kan. Surah Al-Fatihah. InsyaAllah, ribuan terima kasih pada surah Masjid Darul Faizin Kepong, Desa Jaya Kepong. InsyaAllah, mudah-mudahan minta Korea semua di sana, mohon kita berdoa pada Allah Ta'ala supaya dapat berjumpa secara offline. Kita jumpa di masjid, mohon kita doa supaya kita dapat jumpa di masjid bulan depan. Kita sama-sama doa insyaAllah, agar dibagi ruang kita, Allah bagi peluang kita untuk bersama dengan masjid berjemaah di sana dan kuliah di sana. InsyaAllah kita berdoa sama-sama insyaAllah. Al-Fatihah. Iya kan. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. InsyaAllah jumpa esok subuh. Udah subuh sepatutnya di Taman Salak Jaya, Surah Al-Qariyah, Taman Salak Jaya Kuala Lumpur, subuh esok InsyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tawwil a'marana wassahi ajsadana wa nawwir qulubana wasabbir imanana wa ahsin a'malana wassi arzaqana wa ilal khairi qaribna wa nisharibna wa akhdiha wajina fid din wa dunya wal akhirah. Ya Allah, panjangkan umur kami, sihatkan badan kami, terangkan hati kami, tetapkan iman kami, elokkan amalan kami, luaskan rezeki kami, dekatkan kami kepada kebajikan, jauhkan kami daripada kejahatan, tunaikan hajat kami. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ala ahdika wa ahdika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu wa abuluka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu dzunuba illa anta tahassanna biz jabarut wa tasamna malakut allazi la yamut isrif annal bala wal waba innaka ala kulli syai'in qadir. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ma sya'allah la yasuqu ya Allah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu suwa ya Allah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma sya'allah la ya'ti bil hasanati illallah. Bismillahi ma sya'allah la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi khairil asma. Bismillahillazi la yadurru ma asmi azab. Bismillahil kafi. Bismillahil mu'afi. Bismillahillazi la yadurru ma asmi sya'un fil ard wa la fis sama wa samiu alim. Bismillahi ala nafsi wa dini. Bismillahi ala ahli wa mali. Bismillahi ala kulli syai'in a'tanihi rabbi.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'an azjaruka wa jalla tanaruka wa taqaddasat asma'uka wa la ilaha ghairu. Allahumma inna a'udzubika min syarri kulli jabbarin anid wa a'udzubika min syarri kulli syaitanin marid wa min syarri qada'is su wa min syarri kulli dabbah anta akhizun bi nasiyatiha inna rabbi ala siratim mustaqim. A'udzu billahi minan nar min syarril kuffar min ghadabil jabbar wal 'izzatu lillahi wa lirrasul mu'minin. Allahumma ghnina bi halalin haramin min siwa bismika Allahumma ya daim ya hayyu ya fardu ya witr ya ahad ya samad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah aliyyi dayyan, subhanallah syadidil arkan, subhana man yazhabu bil laili wa ya'ti bin nahar, subhana man la yushghilu sya'nu an syan, subhanallah al-hannani mannan, subhanallah musabbahi fi kulli makan. Tahasanna bizwa jabar wa tasamna bimalakut allazi la yamut isrif anal bala wal waba innaka ala kulli syai'in qadir. A'udzu bi kalimatillahi tamma min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi tamma min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi tamma min syarri ma khalaq. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina azabannar. Wa sallallahu wasallam alhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah jumpa lagi sambungan ayatnya seterusnya insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.